let it bang, bang. Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid. Okey, untuk video kali ini kita akan membincangkan latihan-latihan yang akan anda buat dalam minggu ini ya. Okey, sila buka muka surat 72. Okey, kita teruskan. Sifat bahan berasid. Okey, lakukan 3 ujian terhadap bahan berikut untuk menentukan sifat bahan berasid. Catatkan keputusan dalam jadual di bawah. Okey, bahan yang digunakan ialah jus asam jawa, air teh dan juga kicap. Okey, dia dah daripada 3 bahan ini dia akan melakukan 3 ujian terhadap ketiga bahan ini. Ujian yang pertama ini ialah uji bahan di atas menggunakan kertas litmus merah dan biru. Okey, kertas litmus merah dan biru. Ujian 2, rasa sedikit bahan yang diuji dengan lidah. Kena rasa lah. Yang ketiga ialah sentuh dengan hujung jari bahan yang diuji. Kita nak uji dengan sentuhan. Kita nak buat pemerhatian terhadap dengan sentuhan. Okey. Okey, bahan yang pertama, jus asam jawa. Ujian 1, guna kertas litmus merah dan biru. Okey. Bila diuji dengan kertas litmus merah, okey, perubahan yang berlaku ialah merah tidak berubah warna kepada biru. Dia kekal. Merah tukar kepada merah. Okey. Kertas litmus biru pula bila diuji ke atas jus asam jawa bertukar menjadi merah. Okey, kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Okey. Ujian yang kedua, rasa. Jus asam jawa rasanya apa? Masam. Rasa masam. Ujian ketiga, bila kita sentuh jus asam jawa ni kita akan rasa perit. Rasa perit. Okey, kalau kita dah tahu dah bahawa jus asam jawa ni ialah bahan yang berasid. Okey, air teh pun sama, tiada perubahan ke atas kertas litmus merah. So, merah tak berubah, dia kekal menjadi warna merah. Manakala kertas litmus biru pula berubah warna daripada biru menjadi merah. Biru menjadi merah. So, rasa air teh ni kelat. Kalau tak masukkan gula, kita akan rasa kelat air teh ni. Okey, sama juga kalau kita sentuh air teh ni, kita akan rasa perit. Kita akan rasa perit-perit pada jari. Okey. Yang ketiga, bahan yang ketiga ialah kicap. Sama juga, kicap ni ialah bahan yang berasid. So, kertas litmus merah tidak berubah warna, merah tetap kekal warna merah. Tetapi kertas litmus biru berubah menjadi warna merah. Okey, kicap rasanya masin. Yang ketiga kita sentuh, ia licin. Okey, perubahan warna kertas litmus apa? Daripada warna apa? Kalau bahan berasid ni. Daripada biru menjadi merah. Okey. Kemudian rasanya ada rasa masam, ada rasa kelat, ada rasa masin. Kan 3 rasa. Sentuhan, okey, perit dan licin. Perit. Dua ni perit, yang ni licin.
Okey, soalannya dia ada soalan kat sini. Bolehkah kita menentukan sifat bahan beresit hanya melalui sentuhan dan rasa? Dia dah bagi jawapan dah untuk soalan ini. Tidak. Tidak sebab apa tidak? Disuruh bagi mengapa? Kerana kita tak boleh tentukan sifat bahan beresit ini melalui hanya sentuhan dan rasa. Kerana bahan beresit mempunyai pelbagai rasa dan sentuhan. Okey, itu dia. Okey, selesai untuk muka surat 72. Okey, kita pergi kepada muka surat 73. Sifat bahan berakali pula. Okey, sama juga, cuma bahan dia dan berbeza. Dia gunakan bahan larutan kapur sirih, jus sawi dan jus betik. Okey, larutan kapur sirih. Okey, merah bertukar menjadi warna biru. Sebab bahan berakali dia akan menukar kertas litmus daripada merah menjadi warna biru. Manakala biru tidak berubah. Biru menjadi biru kekal, tak ada perubahan. Okey, manakala dari ujian yang kedua, kita rasa pahit. Okey, rasa pahit. Manakala sentuhan dia, kita rasa licin. Rasa licin. Okey, jus sawi pun sama. Merah berubah menjadi warna biru. Manakala kertas litmus biru tidak berubah. Dia kekal menjadi warna biru. Okey, jus sawi pun rasa pahit juga. Kita sentuh pun juga licin. Okey, kemudian jus pucuk betik. Jus pucuk betik pun sama juga. Boleh menukarkan kertas litmus merah kepada warna biru. Manakala kertas litmus biru tiada perubahan. Biru menjadi biru. Okey, ujian kedua rasa jus betik juga rasa pahit. Manakala ujian yang ketiga, kita sentuh pun juga berasa licin. Okey, sifat umum bahan berakali. Perubahan warna kertas litmus daripada warna kertas litmus mana? Biru ke merah? Biru menjadi warna merah. Rasanya pahit. Sentuhannya licin. Okey, bolehkah kita menentukan sifat bahan berakali hanya melalui sentuhan dan rasa? Juga tidak, kerana bahan berakali juga mempunyai pelbagai rasa dan sentuhan. Okey, kita pergi pada muka surat 74. Sifat bahan neutral. Lakukan 3 ujian terhadap bahan berikut menentukan sifat bahan neutral. Sama juga, cuma bahan dia diubah, larutan garam, larutan gula dan air mineral. Okey, kita dah tahu dah bahan neutral ni tak menukarkan apa-apa pun warna pada kertas litmus, sama ada kertas litmus merah ataupun kertas litmus biru. So, larutan garam ujian pertama, merah menjadi merah, biru menjadi biru. Ujian 2, garam berasa
masin. Kesat. Okey, lautan gurau pun sama. Sebab dia bahan neutral, dia tidak menukarkan warna kertas litmus merah dan juga warna kertas litmus biru. Rasanya manis. Juga kesat. Air mineral sama, bahan neutral. Kertas litmus merah tukar menjadi merah, dia kekal, tak berubah. Biru juga menjadi biru, tidak berubah. Okey, rasa dia tiada rasa. Licin. Okey, perubahan kertas warna litmus. Berlaku perubahan warna ke tidak berlaku perubahan warna? Berlaku perubahan warna atau tidak berlaku perubahan warna? Tidak berlaku perubahan warna. Rasanya ada masin, ada manis, dan tiada rasa. Sentuhan kesat dan licin. Bolehkah kita menentukan, soalannya, bolehkah kita menentukan sifat bahan neutral hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Tidak. Sama juga, semua tidak. Tak boleh kita nak tentukan sifat sesuatu bahan tu dengan hanya sentuhan dan rasa. Kerana rasa dan sentuhan bahan neutral pelbagai. Okey, rasa dan sentuhan bahan neutral ada pelbagai. Okey, kita boleh tentukan hanya melalui sentuhan dan rasa. Okey, selesai 74. Kita beralih kepada muka surat 75. Okey, kaedah lain menguji sifat asid dan alkali. Aisyah ingin menguji sifat beberapa bahan, tetapi kertas litmusnya telah habis. Apakah bahan lain yang boleh diproses oleh Aisyah untuk menggantikan kertas litmus? Warnakan jawapan. Okey, di sini ada 6 bahan lain yang boleh digantikan dengan kertas litmus. Apa dia yang boleh guna untuk gantikan kertas litmus nak uji bahan tu berasid atau berakali? Hanya 3 bahan saja awak kena warnakan: kunyit, bunga raya dan juga kubis ungu. Hanya 3 ni boleh digunakan sebagai bahan ganti kepada kertas litmus untuk menguji sifat beberapa bahan, sama ada berasid atau berakali. Okey, hanya 3 ni yang awak perlu warna. Yang 3 ni tak perlu. Ini tak boleh gunakan sebagai ganti kertas litmus. Okey, awak kena warna 3 benda ni. Okey. Dengan menggunakan enjin carian, tulis cara menguji bahan berasid dan berkali menggunakan salah satu bahan tersebut. Okey, awak kena cari dalam internet lah. Bagaimana nak menggunakan kunyit, bunga raya atau kubis ungu untuk menguji bahan berasid dan berkali. Macam mana cara dia nak gunakan ni? Okey, tak apa, saya bantu. Saya pilih kubis ungu. Okey, macam mana nak jadikan dia cara untuk uji bahan berasid dengan guna kubis bunga? Okey, yang pertama kamu kena dapatkan kubis kubis ungu. Kemudian yang pertama sekali, kubis ungu dipotong kecil. Dipotong kecil. Kemudian rendam di dalam air panas. Tunggu sehingga air berubah menjadi warna ungu. Bila dah berubah jadi ungu tu, tapis
air kubis unggu tersebut. Okey, bila dah dapat air tu, barulah gunakan air ataupun ekstrak kubis unggu sebagai bahan, sebagai penguji, bukan bahan ya, sebagai penguji bahan beresid dan beralkali. Macam dalam buku teks tu. Okey. Cecair, maknanya cecair daripada kubis bunga ni lah, kita boleh gunakan sebagai bahan ganti kepada kertas litmus. Okey, selesai 75. Latihan yang terakhir sekali, kegunaan bahan beresid dan beralkali dalam kehidupan. Tulis contoh bahan beresid dan beralkali yang digunakan dalam kehidupan seharian. Ni ada 4 contoh bahan asid dan bahan alkali yang digunakan dalam kehidupan seharian kita, yang boleh kita gunakan sebagai ganti. Okey, yang pertama, ubat gigi. Ini sentiasa kita guna, setiap hari kita gosok gigi. Awak tahu tak ubat gigi tu bahan apa? Yusuf menjaga kesihatan gigi dengan menggunakan ubat gigi yang bersifat alkali. Ubat gigi itu bersifat alkali. Okey. Pak Rosli menabur apa? Kapur pertanian yang bersifat alkali ke atas batas tanaman bagi mengurangkan sifat asid pada tanah. Dia kapur pertanian ni bersifat alkali supaya tanah tak berasid, supaya pokok senang untuk tumbuh. Okey, kemudian Ibu Alia menyapu cuka. Cuka masak tu kat dapur yang bersifat asid. Cuka ni berasid, bersifat berasid. Pada pipinya yang disengat tebuan bagi rawatan awal. Kita boleh gunakan cuka kalau kena sengatan tebuan. Lepas tu baru boleh pergi klinik untuk lawatan yang lanjut. Mak Siti melumahkan tangannya dengan limau, dengan air limau nipis. Mak Siti melumurkan tangannya dengan air limau nipis yang bersifat berasid juga bagi menghilangkan rasa licin di tangannya yang terkena peluntur pakaian. Kalau kita terkena sabun ke kan, rasa licin pada tapak tangan kita, cara nak bersihkan dia, kita guna air daripada limau nipis ni lah, untuk hilangkan rasa licin tu. Okey, dapat ya? Okey, itu saja untuk minggu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.